Dia masuk Islam, dia berbai'ah dengan Rasulullah. Akhirnya dia sembunyikan Islam dia. Dia takut dekat mak dia. Mak dia wanita yang garang, wanita yang pada dirinya prinsip, tak ada tawar-menawar. A kata dia, A lah. B kata dia, B lah. Siapa mak dia? Khunnas. Mak dia ni adalah antara orang yang sering menjemput pemuka-pemuka Quraisy datang rumah mereka. Ada parti ke, ada function ke, ada perayaan yang besar-besar, memang tempat rumah Mus'ab ni jadi tumpuan. Bila rumah Mus'ab jadi tumpuan, sebelum dia masuk Islam, inilah special Mus'ab. Bila rumah dia jadi tempat begitu, dia jadi bahagian komunikasi, bahagian layan orang, bahagian layan tetamu, bersembang dengan mereka, menguruskan hal ehwal mereka. Apa dia? Hari ini yang kita namakan ilmu protokol tu. Orang besar-besar nak mari disantuni, dilayan, komunikasi macam ni. Protokol itulah kriteria yang tak ada pada orang lain. Sebab dia dah biasa berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy, tu sebab Rasulullah pilih Mus'ab. Dan satu lagi, walaupun singkat waktu tu dia belajar bawah didikan dan tarbiyah Nabi, sebab otak dia bijak, otak dia geliga, dia cepat tangkap pelajaran-pelajaran. Dengan dua benda ni, Rasulullah hantar dia ke bumi Yasrib. Jadi pilah dia balik dengan geng-geng As'ad tadi. Sampai di bumi Yasrib, ni penting. Sebab bila kita duduk tempat orang, kita kena bermuamalah dengan macam-macam jenis dan pattern perangai manusia. Ada hak jenis cakap sikit, mudah dengar, hati lembut. Ada hak jenis cakap sikit, muka dah merah nak marah. Ada jenis cakap sikit, angkat tangan dah. Ada jenis cakap sikit, kaki terangkat dah. Macam-macam jenis orang. Hak lembut senang, hak jenis sederhana mungkin lebih senang, hak lebih keras, hak jenis pemarah, hak jenis defend dia punya pegangan, defend dia punya akidah, lagilah payah. Akhirnya, pendek cerita, ringkas, banyak dah tokoh-tokoh besar dah masuk Islam di tangan Mus'ab. Antaranya siapa? Antaranya ialah Sa'ad bin Mu'az, sahabat besar ni, masuk di tangan. Sa'ad bin Ubadah, Amru bin Jamuh, Usaid bin Hudair. Ni semua 4 orang ni mudah kata, kalau kampung 4 orang ni saja masuk Islam, satu kampung boleh masuk Islam kerana 4 orang ni. Sampai bila mereka ada setengah, ni bukan kata setengah, ni memang riwayat yang disebut dalam kitab sirah. Ada sekumpulan orang ramai mari nak marah dekat As'ad bin Zurarah sebab bawa Mus'ab ni. Perlu apa bawa orang ni datang tempat kita? Duk cerita pasal Islam, duk cerita pasal Islam, ramai orang masuk Islam. Dia tak tahu lagi pasal 4 orang ni. Tiba-tiba 4 orang tu mari duk depan. 4 orang tu dah masuk Islam. Contoh, 4 orang tu siapa tadi? Tadilah Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Amru bin Jamuh. 4 orang ni kata kami dah masuk Islam. Bila hak ramai ni tengok tokoh-tokoh 4 masuk Islam, dia kata kalaulah 4 orang ni masuk Islam, kita tak masuk lagi, tak jadi apa. Kalau dah depa ni masuk Islam, kita pun kena masuk Islam lah. Ni nak cakap kadang-kadang ada tokoh-tokoh yang berpengaruh. Orang yang dengar cakap dia dalam satu-satu kampung adalah biasanya jenis orang macam ni. Dulu kan ada jenis, contoh lah ni, ada pakcik-pakcik dulu dia allergic hospital, allergic jarum tak. Dia kalau boleh nak makan ubat duduk kat rumah je. Hospital demam, tak mau dia hospital. Orang tu pergi pujuk tak mau, anak sendiri tak mau. Dia jenis adalah ada seorang tu. Pakcik dia buat ayat-ayat, aku setuju pergi hospital. Orang lain semua tak makan saman, bila pergi cakap dengan orang tu dia boleh jadi setuju. Apa specialnya orang tu tak tahulah. Mungkin dari sudut komunikasi dan cakap dia boleh pergi hospital. Orang macam ni, orang di kampung dengar cakap, adalah seorang dua. Biasanya including kalangan Tok Mengulu lah tak? Sebab tu orang kat dia Tok Mengulu. Baik, selesai hak tu. Bila dah masuk Islam, salah seorang adalah sahabat yang bernama Hanzalah bin Rahib. Oh ni baru masuk cerita Hanzalah ni. Hak kita nak cerita, boleh ya? Pukul 12 boleh balik? Okey. Hanzalah bin Rahib, salah seorang hak kena apa, dakwah dekat Mus'ab. Okey, ni nak masuk cerita Hanzalah. Bila Hanzalah bin Rahib masuk Islam,
Alhamdulillah, dia jadi antara sahabat besar Nabi di kemudian hari. Tapi dia masuk Islam, Hanzalah bin Rahib ni dia terpaksa bayar dengan harga yang cukup mahal. Tuan-tuan, bukan kata kena bayar masuk Islam tu. Nak masuk Islam 20,000, 30,000 dah. Harga yang mahal kerana bapaknya. Siapa bapak Hanzalah? Bapak Hanzalah ialah Abu Amr bin Saifi. Dia adalah salah seorang pemuka suku Aus. Dalam suku Aus ada bos-bos dia, ada kepala-kepala dia. Dalam Khazraj ada bos-bos dia, ada kepala-kepala dia. Salah seorang bos dan kepala suku Aus ni bapa kepada Hanzalah tu, Abu Amr bin Saifi. Dia juga sering dipanggil dengan gelaran Abu Amir. Tapi di sisi kawan-kawan dia selalu dikelui dengan Rahib. Sebab itulah dipanggil Hanzalah bin Rahib. Hak betulnya Hanzalah bin Abu Amr tu. Tapi orang kenal dia Hanzalah bin Rahib sebab gelaran yang orang panggil pada bapa dia Rahib. Anak masuk Islam, sokong perjuangan Islam. Yang jadi isu harga mahal tadi, bapa adalah antara orang yang kuat lawan Islam. Orang yang kuat benci Islam. Orang yang kuat nak memusnahkan dan mematikan dakwah Islam, bapa Hanzalah ni. Jadi ringkas cerita, lepas Mus'ab, Rasulullah dan sahabat pun mula berhijrah ke Madinah. Bila mari Nabi, bila mari sahabat, lagi dia marah. Hak Mus'ab tu ada seorang tu pun dia benci, dia marah, dia cuba nak buat macam-macam. Ni dah mari ketua dia. Siapa ketua dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat lain, lagilah dia nak marah, lagilah dia benci, lagilah dia meluat. Dan akhirnya ringkas, dua hijrah terjadi perang perang Badar. Bila lihat kepada kuantiti dan jumlah kafir musyrikin Mekah 1,000, tentera Islam berupaya menyediakan 313 plus lebih kurang. Dia berharapan dengan jumlah yang besar tadi mampu menghancur, membumi, hanguskan tentera-tentera Islam dan biar Rasulullah, sahabat dan dakwah dia berkubur pada perang Badar. Dah orang hak benci, itulah harapan dia. Tambah-tambah pula musuh hak Islam nak lawan tu jumlah lagi besar. Lagi tinggi harapan dia Islam tu akan dikalahkan di medan Badar. Tapi harapan dia meleset. Harapan dia tidak dimakbulkan oleh Allah. Yang kalah teruk siapa? Siapa yang kalah? Islam ke kafir musyrikin Mekah? Kafir musyrikin Mekah kalah dalam keadaan aib dan memalukan. Mereka rasa sekejap saja mereka boleh tewaskan Islam. Tapi Rasulullah dan para sahabat menerima bantuan daripada langit. Turunnya bantuan berupa malaikat-malaikat. Jadi mereka yang kalah